Baik, terima kasih kerana masih bersama kita di MHI. Di pagi ini kita bercerita tentang itu dia rancangan Malaysia yang ke-12 menekankan pendidikan teknikal dan latihan vocational atau TVET, dan insya-Allah salah satu daripada 14 pemacu perubahan buat negara kita. Jadi macam mana kita nak terus memacu TVET kita atau industri TVET kita? Kita bersama dengan seorang yang memangnya mahir ataupun arif tentang perkara ini, pengerusi Lembaga Pengarah PTPK atau Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Kita menjemput teknologis Zahir Hassan. Assalamualaikum Tuan Zahir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih di atas gerakan daripada Kerajaan Perpaduan untuk terus memperkasakan TVET. Jadi apakah peranan utama PTPK dalam memperkasakan pendidikan dan juga latihan technical vocational? Ya. Sebelum itu, terima kasih kepada MHI menjemput kami untuk memberi ruang dan peluang untuk kita menjelaskan sedikitlah tentang PTPK ini. PTPK adalah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ya. Kita bergerak mempunyai fungsi yang khusus untuk menyediakan dana untuk pembelajaran dan juga pembiayaan latihan-latihan TVET itu sendiri. Dan kita bergerak berlandaskan kepada satu akta yang telah digubal pada tahun 2004, ya, Akta Pembangunan Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 bersamaan dengan Akta 640. Jadi berlandaskan pada akta ini kita bergerak ke arah satu tujuan, satu arah yang jelas, di mana untuk kita membiayai dalam bentuk kewangan dana untuk mereka yang berminat dan layak untuk meneruskan kerjaya mereka dalam bidang masing-masing dalam TVET itu sendiri. Bagus, Alhamdulillah. Jadi berita baik buat belia-belia di luar sana yang ingin memahirkan diri dalam satu cabaran yang baru. Jadi apakah inisiatif terkini yang disediakan oleh PTPK terutamanya untuk rakyat Malaysia di luar sana? Ya, agenda memperkasakan TVET ini adalah satu agenda yang penting. Ya, kalau sekarang kita lihat bahawa satu majlis khusus, Majlis TVET Negara telah diwujudkan yang dipengerusi sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri. Ya, jadi pemerkasaan TVET ini adalah satu fokus yang telah diberikan sekarang ini, dan saya kira dan saya percaya ia menjadi buka ruang begitu luas sekali untuk rakyat Malaysia, terutamanya mereka remaja ataupun belia, untuk menceburi diri mereka dalam bidang yang mereka minati. Ya. Dalam konteks TVET ini, kita dapat dua aliran yang utama lah. Satu aliran pendidikan akademik dan satu aliran pendidikan TVET. Jadi selama ini dirasakan bahawa TVET ini adalah kelas yang kedua, kelas kedua dalam aliran pendidikan itu. Tapi saya kira sekarang telah sampai masanya untuk memastikan bahawa aliran pendidikan akademik dan aliran pendidikan TVET itu berjalan seiring dan sejalan. Sejajar, betul. Itu penting. Kerana dia bukan lagi satu aliran pendidikan yang second class, tetapi adalah satu aliran yang penting bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara kita, insya-Allah. Betul. Jadi dari lepasan sekolah dan tidak dilupakan mereka yang ingin bekerja dan ingin menambah kemahiran juga dapat, orang kata, mempelopori TVET ini, ya. Jadi di sini kita nak cerita tentang pinjaman latihan kemahiran Islamik. Boleh Tuan ceritakan sedikit? Ya. Sebelum tu saya nak kait sedikit tentang TVET ini. Maknanya fokus TVET ini adalah lepasan sekolah sebenarnya. 85% daripada pembiayaan pinjaman yang kita beri adalah lepasan sekolah, dan juga ada beberapa 15% kepada mereka yang telah bekerja untuk melanjutkan kerjaya mereka kepada satu tahap yang lebih tinggi melalui upskilling, melalui reskilling, melalui multi-skilling. Maknanya kemahiran yang berbagai-bagai yang perlu ruang yang diberikan. Jadi dalam keadaan ini PTPK memberi ruang yang khusus dengan bajet yang telah diberikan oleh Perdana Menteri pengumuman baru ini bahawa PTPK ada dapat 180 juta peruntukan yang khusus untuk PTPK untuk memastikan bahawa pembiayaan pinjaman itu dapat dijalankan sebaik yang mungkin dan setepat yang mungkin. Dalam konteks ini, bidang-bidang yang khusus contohnya lah, bidang-bidang otomotif sekarang ini. Semua cakap pasal EV, ya. Betul. Jadi itu satu bidang yang menjadi satu tumpuan untuk TPK untuk memastikan bahawa bidang ini akan membantu
mengukuhkan lagi industri yang kerajaan atau negara kita nak majukan. Jadi itu satu bidang otomotif. Dalam otomotif ni pula boleh pecahan banyak lagi. Dia cakap pasal maintenance, cakap pasal repair, dia cakap pasal operational. Jadi maknanya setiap sektor tu pun ada bidang-bidang pengkhususan yang boleh dipilih oleh mereka dengan kemahiran masing-masing, minat masing-masing itu boleh terlibat dan boleh mengambil pinjaman ini, pembiayaan ini untuk melanjutkan lagi pembelajaran mereka agar dapat menyediakan diri masing-masing untuk menghadapi perubahan yang sedang berlaku dalam negara kita. Alhamdulillah, saya harap penonton di sana lebih cakna akan peluang yang ada di sini, terutamanya dari bidang pengkhususan. Saya sangat suka sebab banyak orang mungkin tak faham dalam industri revolusi 4.0 ini kita dekat dengan pendigitalan dan banyak pengkhususan daripada robotik dan sebagainya boleh kita pelajari. Dari di sini apakah syarat kelayakan buat mereka di luar sana, terutama lepasan sekolah? Ya. Mudah saja. Mereka mestilah warga negara Malaysia. Itu yang penting. Itu penting. Mesti waras, betul. Mesti waras. Dan yang keduanya berumur di antara 15 hingga 55 tahun. Dan mempunyai kesihatan. Walau bagaimanapun mereka yang OKU pun boleh memohon pinjaman ini. Tetapi latihan yang mereka minat untuk lalui itu sejajar seiring dengan keupayaan mereka masing-masing. Maknanya tidak kita hadkan kepada mereka yang sihat semata-mata, tetapi untuk OKU pun kita boleh bersesuaian dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu dari segi OKU, Malaysia, mereka yang berumur 15 hingga 55 tahun dan sekali lagi maknanya mereka yang lepasan sekolah dan juga yang sudah bekerja. Dan dalam konteks ini, PTPK juga mengendalikan beberapa dana bersama-sama dengan badan yang lain. Contohnya dengan MPC, Malaysian Productive Corporation, di mana kita ada satu dana yang kita sebut sebagai skim pembiayaan air mahir. Yes, skim air mahir itu dan sebagainya. Dan ini membolehkan PTPK berfungsi dengan lebih berkesan dengan kolaborasi dengan agensi-agensi lain. Perlu juga saya sebutkan di sini bahawa latihan TVET ini kebetulan melibatkan 12 kementerian yang sebenarnya. 12 kementerian menawarkan latihan TVET. PTPK adalah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia yang menawarkan pinjaman. Tetapi banyak lagi kementerian-kementerian yang menawarkan latihan-latihan TVET ini. Jadi itu membuka ruang yang begitu luas sekali kepada rakyat Malaysia, khususnya lepasan sekolah dan juga mereka yang telah bekerja untuk melalui satu proses upskilling, melalui proses reskilling dan sebagainya. Itu dia wawancara daripada Teknologi Zahir Hassan, pengerusi Lembaga Pengarah PTPK. Dengan dana-dana yang disebut sebentar tadi, peluang sangat cerah untuk rakyat Malaysia terus memacu negara kita ke depan dengan kemodenan, dengan pendigitalan dan membina modal insan yang lebih mampan, insya-Allah, dalam kita membina dunia yang baru. Sekali lagi terima kasih kepada pihak PTPK. 187 juta, itu berat tu tanggungjawab di sana. Baiklah, kita berehat seketika dan apabila kita kembali bersama dengan Sofia, insya-Allah kita akan dapat perkembangan terkini dari Rantau Panjang, Kelantan.